Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, bantuan daripadanya kita dapat meneruskan hidup kita pada pagi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih melengkapkan kehidupan kita dengan rezeki-rezeki yang pelbagai, rezeki masa, rezeki makanan pagi, berapa ramai orang di dalam dunia yang tidak ada peluang untuk makan pagi, Jadi kita adalah salah seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk kita mungkin makan pagi pada pagi ini, dan kita belum tentu lagi kita tahu bahawa kita boleh makan ke tidak pada tengah hari nanti, Jadi kita kena memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita masih lagi dipanjangkan usia, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita satu peluang untuk meneruskan hidup dalam keadaan yang sempurna. Jadi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini perkongsian vlog saya pada pagi ini adalah saya nak bercakap berkenaan dengan effective leader, seorang pemimpin yang berkesan. Kita jangan pergi jauh, kita pergi kepada satu entiti yang sangat kecil, ataupun kita kata entiti yang kita ada di pejabat, kita ada di pejabat. Pejabat mungkin kita ada role yang tertentu, ada seorang tu dia menjadi ketua, ada seorang dia menjadi pengikut, dan tidak ada seorang yang menjadi absolute leader, Maknanya kalaupun seorang tu dia paling tinggi dalam satu pejabat, dia masih lagi mempunyai orang yang lebih tinggi daripada dia, sebagai contoh ketua di peringkat kementerian, ketua di peringkat ibu pejabat, dan dia ada lagi board of director, dan board of director tu lagi dia ada lagi stakeholders yang melihat dia dan dia bertanggungjawab terhadap mereka. Jadi kita kata dalam dunia sekarang ni adalah leadership ini adalah satu cubaan, satu cubaan ataupun satu kita kata resmi yang ada pada satu manusia. Mungkin dia tidak ada pada satu binatang, binatang lain, haiwan dan sebagainya. Dia tidak ada satu bentuk leadership yang very structured yang macam kita ada di dalam community manusia. Jadi kalau kita melihat kita sebagai seorang leader, kita nak menilai adakah kita melaksanakan kepimpinan kita secara berkesan atau tidak. Yang pertama kita melihat kaedah berfikir. Saya hari ini saya nak bercakap sedikit tentang kaedah berfikir bagi seorang ketua yang kita kata sangat berkesan, effective leader. Dan saya membawa dua perspektif, dalam kita nak membangunkan pemikiran kita sebagai seorang pemimpin. Biasanya kita guna dua kaedah ataupun dua pendekatan dalam berfikir, iaitu macro thinking dengan micro thinking. Macro thinking dia melibatkan keupayaan kita untuk melihat sesuatu isu dari perspektif yang lebih luas. Biasanya macro thinking ini amat diperlukan, terutama untuk menilai progress jangka panjang, approach jangka panjang, yang saya rasa perlu ada dalam satu-satu organisasi untuk melihat ke depan. Dan micro thinking adalah satu approach yang melihat pendekatan yang perlu diambil dalam satu tempoh yang lebih pendek, short approach yang dia nak dapatkan satu hasil yang lebih pendek. Dan ini lebih kepada kaedah bagaimana kita nak melihat kepada penyelesaian satu-satu masalah. Sebab leader adalah datang dengan flagship yang dibawanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Leader itu tidak efektif kalau dia tidak menyelesaikan masalah. Jadi seorang leader bila dia hadir, dia datang dengan solution,
Bagaimana dia nak mendapatkan solution, itu adalah datang daripada kaedah pemikiran, kaedah pemikiran, pengalaman, wisdom yang ada pada leadership itu, yang menjadikan satu-satu penyelesaian itu sangat-sangat efektif. Tahap keefektifan dia tu sangatlah tinggi berdasarkan pengalaman, pembacaan dan juga keupayaan untuk dia melihat sesuatu perkara daripada sudut yang berbeza. Bila kita menggunakan kaedah macro thinking ini, saya rasa kaedah ini sangat membantu, terutama ketua-ketua ataupun leader-leader di peringkat tinggi, peringkat atasan, dan macro thinking ini, dia sepatutnya diterjemahkan kepada kaedah bagaimana kita manage organisasi kita. Maknanya bila kita manage organisasi kita dengan macro thinking, kita akan menjimatkan ruang-ruang masa yang kita ada untuk kita melihat satu-satu pergerakan daripada kaedah yang lebih menyeluruh. Jadi bila macro thinking ini digunakan, approach macro thinking ini digunakan, approach penyelesaian masalah yang biasa kita gunakan adalah grassroot punya problem solving. Grassroot problem solving ini adalah satu kaedah yang sangat perlu dititik beratkan. Dalam kaedah penyelesaian masalah biasa yang kita gunakan adalah kaedah grassroot punya approach ataupun firefighting approach. Firefighting approach adalah satu kaedah yang dia kena ada dalam satu-satu organisasi, tetapi dia tidak boleh dijadikan penyelesaian jangka panjang. Firefighting ini adalah satu approach yang digunakan untuk menyantuni isu-isu baru yang tidak dijangka timbul dalam satu organisasi, yang pada kebiasaannya berlaku apabila berlaku perubahan, change. Bila berlaku perubahan, dia akan ada memerlukan satu kaedah firefighting. Sebagai contoh, kita membuat organisasi kita buat penstrukturan semula. Sebagai contoh, organisasi meletakkan pegawai dan sebagainya, macam kaedah kita di rumah. Bila kita dah satu keadaan, kita rasa dah sluggish dah rumah kita, dah perlahan, perlahan dalam erti kata mood, erti kata kaedah perjalanan rumah kita akan cuba buat susunan baru. Sebagai contoh, kita susun perabot-perabot, aset-aset yang kita ada, dan kita susun balik peranan-peranan satu-satu bilik sebagai contoh. Begitu juga dalam organisasi, kita ada keadaan-keadaan kita akan menyusun balik organisasi kita untuk menjadikan organisasi kita itu dalam keadaan yang sangat fluid. Fluid ni kalau kita sengat ke kiri, dia berat ke kiri. Sengat ke kanan, dia akan berat ke kanan. Jadi kita guna kaedah tadi tu, kita gunakan kaedah firefighting apabila kita membuat satu-satu perubahan. Bila perubahan berlaku, dia akan berlaku satu crack pada organisasi kita, dan firefightingnya adalah kita kena seal the crack very in effective way, in the timely manner. Maknanya kita tak boleh lengah-lengahkan. Bila kita nampak satu-satu crack pada organisasi kita, kita kena bertindak dengan cepat menggunakan apa resource yang kita ada untuk kita plan. Itu firefighting. Tapi kalau kita nak pergi lebih lanjut, lebih lanjut untuk melihat macro thinking dalam kita kata grassroot approach, maknanya kita melihat satu-satu masalah dengan melihat puncanya di mana. Bila kita mencari punca grassroot itu di mana, kerana kita akan tahu bahawa itulah kaedah yang paling tepat, dan kita akan meletakkan formula-formula, kita letak strategi bagaimana kita nak eliminate perkara itu daripada berjangkit api tadi tu, firefighting tadi, berjangkit pada ruang-ruang yang lain. Sebagai contoh, saya kongsikan di sini adalah bila kita melihat satu-satu isu tidak berintegriti dalam satu-satu organisasi. Sebagai contoh, kita ada bentuk tuntutan yang palsu. Sebagai contoh, kita sebagai good governance, kita ada satu organisasi, kaedah pengesanan kita itu biarlah orang kata ada follow upnya, ada tindakan-tindakan selanjutnya. Sebagai contoh, kalau kita ambil smoke detector, kalau dia boleh detect asap, tapi kalau dia tak boleh trigger sprinkler, tidak bermakna smoke detector itu tadi. Pengesanan tu berlaku lewat kalau dia hanya berbunyi sahaja tanpa dia memadamkan kebakaran.
Okey, jadi bila kita melihat satu-satu isu integriti, kita perlu pergi kepada grassroot untuk kita menganalisa apa sebenarnya punca, sama ada pegawai ini memang dari segi attitude-nya dia tidak berintegriti, yang mana keadaan ini jarang-jarang berlaku, ya. Tapi biasanya faktor yang menyebabkan tidak berlakunya integriti ini adalah kerana mungkin ketidakpengetahuan bahawa satu-satu perkara itu adalah bercanggah dengan prosedur yang ada, ya. Jadi kaedah ini saya rasa perlu dilihat. Maksud saya macro thinking ini, bila kita nak melihat grassroot, kita akan pergi kaedah pemikiran yang lebih luas, ya, macro thinking, untuk melihat kaedah itu lebih memberi kesan bukan kepada individu tetapi kepada semua organisasi ataupun semua secara kolektif individu dalam satu-satu organisasi, dan perkara yang berkait dengan integriti tadi tidak berulang. Jadi kalaulah keadaan itu disebabkan oleh attitude pegawai yang sangat greedy sebagai contoh, tidak cukup dengan apa yang telah disediakan oleh majikan, tapi dia mengambil lagi side income dan sebagainya yang tidak halal, tidak sah dan tidak dibenarkan, maka kaedah kawalan perlu kuatkuasakan. Tapi kalau kaedah kerana mereka tidak tahu dan sebagainya, latihan perlu dipertingkatkan. Jadi change management dalam satu-satu organisasi perlu datang bersekali dengan kaedah thinking dan problem solving yang kita gunakan untuk membangunkan organisasi kita. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah kalau kita ada keazaman, kita boleh mewujudkan satu organisasi yang mampan dan organisasi yang memberi kesan kepada jiwa kita dan menjadi pengalaman yang baik untuk kita bawa kepada organisasi yang baru pada masa akan datang. Sekian saja, saya Muhammad Amiruddin bin Hamzah berkongsi pada tuan-tuan pada hari ini, dan semoga Allah SWT memberi kita hidayah dan rahmat sepanjang kehidupan kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.